Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Sekejap sahabat-sahabat, tengah ijaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan utamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sekali lagi bersiaran secara live di Maya untuk kita meneruskan topik ataupun perbincangan kita dalam kuliah maghrib mingguan kita berkaitan dengan kita dah masuk dalam bab, iaitu bab pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak daripada kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan lagi perbahasan ataupun perkongsian berkaitan dengan bab yang kedua ini, pendidikan awal kanak-kanak, yang mana 2 minggu lepas, seingat saya 2 minggu lepas, kita telah bersiaran, ataupun 3 minggu lepas kita telah bersiaran, yang mana kita dah bincangkan ataupun dah sebut sikit-sikit berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak ni. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan dalam bab yang kedua ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberi manfaat untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, untuk membina keluarga kita yang lebih harmoni lagi, yang lebih sejahtera, yang lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maknanya bukanlah saya ni nak mengajar tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian dalam bab pendidikan anak-anak ni. Masing-masing kita dah tahu dah sebenarnya. Orang yang nak menjerumuskan diri dalam gerbang perkahwinan dan gerbang berumah tangga, sudah barang tentu mereka akan berusaha untuk mencari ilmu, untuk mendidik anak-anak menurut apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk bab yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulubi fid dharain amin. Kata pengarang kitab Indahnya Hidup Bersyariat, anak-anak kecil memerlukan belayan kasih sayang.
asuhan dan didikan ataupun disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah ataupun didikan ibu bapa yang pengasih dan bertanggungjawab untuk membesar dalam suasana kekeluargaan yang harmoni. Di mana kita sedia maklum bahawasanya anak-anak ni dia merupakan satu, diibaratkan dengan seperti kain putih. Kain putih yang bersih, yang mana ibu bapanya lah yang membentuk anak itu, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, sama ada dia bentuk anak itu menjadi Nasrani, Majusi ataupun Yahudi, ataupun jadi seorang yang fitrah, iaitu seorang Islam, seorang Muslim yang baik. Jadi peranan ibu bapa untuk mentarbiah anak-anak ini sangat penting sebenarnya. Sangat penting peranan ibu bapa mentarbiah anak-anak ini supaya anak-anak dia terbimbing dengan didikan yang telah diberikan oleh ibu bapanya daripada sejak kecil lagi, sehinggalah dia meningkat dewasa dan seterusnya dia akan berumah tangga dan seterusnya. Maknanya peranan yang paling penting dimainkan oleh ibu bapa iaitu pendidikan awal kanak-kanak ini. Pendidikan awal kanak-kanak ini sangat mustahak untuk kita bina generasi kita ini menurut apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya mohonlah kalau kata suara saya tak jelas, tolong maklumkan. Suara tak jelas ke ataupun gambar saya tak nampak ke, kan, supaya kita boleh perbaiki dari masa ke masa lah, insya-Allah. Dan saya mohon juga untuk sama-sama kita share, kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Andainya ada manfaat ataupun faedah dalam perkongsian ini, mudah-mudahan dengan perkongsian kita itu, share kita itu, memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Disebutkan bahawasanya anak-anak kecil memerlukan belayan, kasih sayang, asuhan dan tarbiyah ibu bapa yang pengasih dan bertanggungjawab untuk membesar dalam suasana kekeluargaan yang sempurna. Bagaimana untuk kita melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang ditarbiyah, anak-anak yang dapat belayan kasih sayang? Tidak boleh tidak, perlu kepada pendidikan. Bukan pendidikan untuk anak itu sendiri, tapi pendidikan kepada ibu dan ayah. Ibu ayah juga kena tahu, kena belajar bagaimana cara untuk kita mendidik anak-anak kita menurut apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada peringkat alam kanak-kanak, Islam menggariskan beberapa peraturan asas yang sepatutnya diberikan perhatian oleh ibu bapa ke arah pembentukan diri dan jiwa anak-anak agar menjadi insan berkepribadian tinggi dan bertakwa suatu hari kelak. Ini peranan yang paling utama, iaitu menerapkan nilai Islam dalam jiwa anak-anak kita. Kita sebagai seorang Muslim, kita kena tahu bahawasanya peranan kita untuk mendidik anak-anak ni sangat besar, sangat luas. Pendidikan anak-anak ni nak melahirkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang bertakwa, perlu dididik, perlu diasuh, perlu diasak daripada kecil lagi. Untuk mengenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga perlu diasak, diasuh, dididik daripada kecil lagi. Sebab anak-anak ni akan membesar dan dia akan mengikut apa yang dia lihat dan apa yang dia nampak dalam kehidupan seharian dia. Kalau kita didik dia, kita asuh dia dengan cara yang baik, maka yang tumbuh tu, yang lahir tu adalah kebaikan-kebaikan. Tapi bila mana kita mengabaikan tanggungjawab ini, maka yang tumbuh dan lahir itu adalah keburukan-keburukan yang kita sendiri akan tuai, yang kita sendiri akan menyesal bila mana kita tidak bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak ni mengikut acuan yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat
dalam tajuk pendidikan awal kanak-kanak ni, kita lihat yang pertama dalam bab yang pertama, iaitu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan awal kanak-kanak iaitu kita kena kenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebablah saya dah sebutkan pada awal mula-mula perkongsian kita berkaitan dengan bagaimana bila mana seseorang itu melahirkan anak, seorang wanita melahirkan anak dan disambut oleh ayah dia ataupun disambut oleh suami dia, dan perkataan ataupun kalimah pertama yang diperdengarkan pada telinga anak-anak itu iaitu kalimah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Kalimah yang pertama perlulah kepada kalimah yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Biar perkataan yang pertama yang didengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini benda yang sangat penting. Baik. Kanak-kanak mestilah dididik supaya mengenal pencipta dan pentadbir alam. Ini iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia ada proses. Lahir saja telah diterapkan dengan kalimah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam lafaz azan. Lafaz azan tu ada kalimah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini benda yang sangat penting. Kita tanamkan, pasakkan awal-awal dalam pendidikan anak-anak itu, iaitu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kanak-kanak diibaratkan sebagai kain putih. Putih bersih yang perlu dibentuk untuk mengenal dan mengetahui hakikat ketuhanan sebagai asas tauhid yang kukuh. Bila mana anak-anak kita dah boleh bercakap, dah faham apa yang kita cakap, maka kita kena selalu bercakap dengan anak kita itu perkara yang paling asas, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah kata dia dah besar sikit, dia dah katalah 4 tahun, 5 tahun kan, dah boleh bercakap, dah boleh faham apa yang kita tanya, dia boleh balas balik apa yang kita tanya, boleh jawab balik apa yang kita tanya, maka kita kena di situ kita kena pasakkan ilmu tauhid kepada anak tersebut, supaya dia kenal bahawasanya Tuhan yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan ibu dia, ayah dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mencipta seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah anak-anak yang boleh yang dah pandai cakap kan. Kita tanya, siapa yang cipta Muhammad? Kalau dia tak boleh jawab, kita ajarkan dia. Yang menciptakan Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan ibu? Yang menciptakan ibu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan ayah? Yang menciptakan ayah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini kita akan selalu ulang supaya terpasak pada minda anak ini bahawasanya yang menciptakan dia, menciptakan ibu dia, ayah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pasak lagi dengan siapa yang menciptakan alam ini, siapa yang menciptakan bukit bukau, siapa yang menciptakan lautan, siapa yang menciptakan gunung ganang. Kita tanya dia dan kita jawab, kita ajarkan kepada dia bahawasanya yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang sangat penting. Biar dia tahu bahawasanya yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ibu ayah dia. Kadang-kadang kita tersilap. Yang menciptakan Muhammad siapa? Dia kata Umi. Umi yang melahirkan dia.
Umi yang melahirkan. Adapun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang sangat penting lah, sangat penting. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan, konsep pendidikan dalam Islam insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asas yang dipancang dengan padu dalam jiwa kanak-kanak ini akan dapat melahirkan insan yang dapat memperhamba dan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Kita pasakkan dengan padu, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dah pasakkan sungguh-sungguh dalam pemikiran ataupun kepala anak kita ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala ni yang menciptakan kita, maka dia akan berpegang dengan apa yang kita pasakkan daripada dia kecil lagi. Kemudian tanpa mengenali zat yang disembah tidak akan membawa apa-apa makna dalam kehidupan kita. Makhluk seluruhnya berhajat dan berharap kepada pertolongan, perlindungan dan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah boleh dicapai melalui berbagai-bagai cara, umpamanya dengan melihat dan memikirkan kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita dan juga penghayatan Asma'ullahul Husna. Ataupun disebutkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat sahabat-sahabat sekalian, kita berkongsi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep pendidikan dalam Islam ni. Di mana Imam Al-Ghazali menyebutkan faktor pendidikan Islam ni disebutkan ada 5. Ini yang paling asas lah. Yang paling asas. Yang pertama dia kata, tujuan utama dalam menuntut ilmu adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia, hidup di dunia dan di hari akhirat. Maka yang dijadikan landasan utama dalam bidang pendidikan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan utama menuntut ilmu iaitu memperolehi kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi landasan utama iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran mengenal Allah Subhanahu wa taala dan As-Sunnah itu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di cabang yang sangat besar lah. Tetapi kita bagi yang asas. Dan kalau kita lihat orang-orang tua kita dahulu, mereka dengan kekuatan akidah yang ada pada mereka telah menanamkan satu akidah yang sangat mantap kepada anak-anak mereka melalui pendidikan agama dan pendidikan Al-Quran. Kita lihat kalau kita baca sejarah-sejarah lama, orang tua kita yang mana mereka telah memasakkan akidah yang sangat kukuh, sehingga dikatakan tidak ada di zaman itu mereka yang keluar daripada agama ataupun disebut dengan nama murtad. Sebab apa? Sebab terikut dengan penjajah barat. Sebab kalau kita lihat sejarah di negeri Melaka sendiri khususnya kan, orang mengatakan bahawasanya penjajah masuk ke negeri Melaka, menjajah Melaka asalnya nak cari rempah, kan. Ini ideologi yang telah dipasak dalam sejarah negara kita. Nak cari rempah. Padahal dia orang tak adalah makan rempah mana pun. Kalau nak cari rempah bukanlah dekat Melaka. Carilah dekat India. India banyak rempah, kan. Tapi kenapa dipasakkan sejarah yang sebegitu, nak mengkaburkan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya yang dibawa oleh penjajah dalam negara kita. Jadi dia cuba ubah supaya orang tak nampak yang mana penjajah ni sebenarnya yang dibawa adalah pemikiran agama yang bukan Islam. Itu yang
yang dipasakkan, yang sebenarnya dicuba pasakkan dalam sejarah Melaka. Tapi alhamdulillah, kita tak dengar sejarah ketika mana penjajah menjajah negeri Melaka, orang Islam berbondong-bondong murtad, keluar agama. Tak. Sebab apa? Sebab orang-orang tua ataupun ibu bapa telah memasakkan akidah yang sangat kuat pada mereka, tentang berpegang dengan akidah yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita boleh bawa sampai hari ini. Kita mengajar ataupun mendidik, mengasuh anak-anak kita dengan tarbiyah Islam ini, bermula dengan kita mendidik mereka dengan belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Saya ingat dulu kan, biarlah anak tak pandai mana pun, tak pandai sekolah, tak pandai mana pun, tapi jangan waktu maghrib baliklah lambat. Satu, waktu maghrib tak pergi mengaji, memang kena hambat. Kan, memang kena hambat. Kayu dekat belakang pintu dah siap, tak pergi mengaji je, memang nak kena lah, memang menghadap. Jadi ini didikan yang telah diajar oleh orang-orang tua kita dahulu, bagaimana nak memantapkan akidah ataupun nak memantapkan iman remaja-remaja di zaman-zaman yang dahulu. Baik, jadi kita kena ambil juga benda yang sama, seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendidik anak-anak ni dengan dimulakan dengan mentauhid Allah Subhanahu wa taala, dan dipasak dengan pasakan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ni kadang-kadang agak menyedihkanlah. Agak menyedihkan. Sebagai orang yang mereka berlumba-lumba nak jadikan anak mereka orang yang profesional. Profesional tak ada masalah, kan? Ramai lagi orang profesional, tetapi agama dia pegang sungguh-sungguh, kan? Tetapi yang salahnya bila mana dia hanya mengharapkan anak jadi seorang yang profesional dalam keadaan meninggalkan agama. Ini sesuatu perkara yang sangat merugikan. Bukan saja merugikan untuk dunia dia, bahkan akan merugikan hari akhiratnya. Biarlah anak profesional lah, ya khair, baik, sangat baik, tapi jangan tinggalkan agama. Ada orang yang kadang-kadang sanggup hantar tuition anak sebulan 50, 100, pergi belajar sains, pergi belajar geografi, pergi belajar matematik, belajar segala macam pendidikan akademik. Sanggup bayar berpuluh-puluh ringgit. Tetapi bila mana guru Al-Quran minta sebulan RM20, tuan-tuan, bukan RM50, RM20 kadang-kadang. Dia boleh kata, belajar ajar ngaji pun nak kena RM20, nak kena bayar juga. Ni pemikiran orang sebahagian, bukan semua, tapi sebahagian orang kita yang mana memandang remeh tentang pendidikan Al-Quran. Dilupa bahawasanya pendidikan Al-Quran itu bukan sahaja untuk menyelamatkan dia sahaja, tetapi akan menyelamatkan anak dia dan juga akan menyelamatkan generasi dia selepas daripada dia. Yang mana dengan Al-Quran itu akan menjadikan generasi kita ni orang yang patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyelamatkan dunia dan akhirat mereka. Tapi orang sebagai orang tak nampak. Dia nampak bila kata belajar Quran je kena free. Belajar tajwid, ustaz tak boleh ambil duit. Belajar fiqh, tak perlukan bayaran. Kalau belajar sains, belajar matematik, belajar segala bagai yang lain-lain tu, bayar beratus pun tak apa. Masuk tuition lagi, bayar lagi, tak apa. Ini satu pemikiran yang salah.
Bukanlah maksudnya nak katakan belajar akademik itu tak perlu bayar, tak. Kita macam mana kita menghargai pengorbanan, perjuangan guru-guru yang mengajar anak-anak kita matematik, sains, sejarah dan sebagainya itu, maka kita juga kena menghargai guru-guru yang mengajarkan anak kita tentang Al-Quran. Sebab sepatutnya kita lebih menghargai guru-guru yang mengajarkan anak kita tentang Al-Quran, sebab Al-Quran ini akan menyelamatkan bukan saja anak kita, tetapi yang akan menyelamatkan kita juga ketika mana berada di dunia, dan ketika mana kita berada di alam kubur, seterusnya ketika mana berada di alam akhirat. Jadi kita kena sama rata lah. Kalau kata tak lebih pun sama rata. Kadang-kadang bila ada sebahagian, ramai jugalah ada sahabat-sahabat yang mengajar Al-Quran, dia sepenuh masa, full time dengan mengajar Al-Quran. Tak ada kerja lain. Tapi bila mana dia cuma minta RM20 saja untuk bayar bulanan, dengan masa dia, dengan tenaga dia, dengan kepayahan masa dia belajar dulu, kita nak menghargai perjuangan guru-guru Quran ni. Ada sebagai ibu bapa yang tak setuju. Macam ni tak payah mengaji lah. Mengaji pun nak kena RM20. Kan? Itu baru minta RM20. Kalau minta RM50, alamat tak ada orang tu tak. Kan? Tapi ada sebahagian orang yang Alhamdulillah. Ada sebahagian masyarakat kita yang Alhamdulillah, yang mereka sangat menitik beratkan pendidikan agama. Berapa saja. Kadang-kadang ustaz minta RM20 dibayar. Seorang anak RM50. Dua anak RM100. Ustaz minta seorang RM20, dua orang RM40. Cukup RM40. Tapi dia bagi dua orang tu RM100. Alhamdulillah. Ini menghargai jasa seorang guru Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia tahu kepentingan Al-Quran bukan sahaja untuk anak dia, tetapi bila mana anak dia berjaya menghayati Al-Quran itu, akan memberi manfaat untuk ibu bapa ketika mana ibu bapa berada di alam kubur, dan lebih-lebih lagi ketika mana berada di mahsyar. Ini semua orang, kalau orang faham, tak ada masalah. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kemudian mengenal Allah Subhanahu Wa Taala boleh dicapai melalui berbagai-bagai cara. Baik, sebelum tu kita sambung sikit lagi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam. Yang kedua, dia kata seorang pendidik harus mempunyai niat awal dalam mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi tauladan bagi murid-muridnya, serta mempunyai kompetensi dalam mengajar. Seorang guru ni sama ada guru di sekolah, guru di tempat mengaji, ataupun guru di rumah, iaitu ibu dan ayah. Kena betulkan ni niat. Niat yang betul itu menjadikan perjalanan pendidikan itu akan jadi betul. Tapi kalau niat kita tak betul, niat kita untuk mencari dunia, maka perjalanan pendidikan itu akan terpesong. Maka kena betulkan niat. Orang yang mengajar, orang yang mendidik kena perbetulkan niat. Dia mengajar anak ini untuk supaya anak ini kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ajar anak ini supaya anak ini boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan guru ataupun pendidik ini dia kenalah menjadi tauladan yang baik kepada orang yang dia dididik. Penting. Sebab apa? Anak murid akan melihat apa sahaja yang dikatakan oleh guru dan apa sahaja yang dilaksanakan oleh guru-guru mereka. Kalau kata guru-guru ni cakap yang baik, kemudian bagi nasihat yang baik, maka dia akan ikut. Guru-guru buat yang benda-benda yang baik, maka anak-anak murid ni akan ikut. Dia mudah ikut. Macam kita lah, sahabat-sahabat sekalian. Kan? Kita ni, kita dekat rumah dengan
guru-guru yang berada di sekolah. Lebih-lebih lagi anak-anak sekolah yang tadika ni. Tadika ataupun pasti. Kalau lah kata dia belajar dekat sekolah, lepas tu padahal cikgu ajar lain, dia faham ke lain. Kemudian dia bawa balik, kita ajar. Kefahaman yang silap itu kita betulkan. Tapi dia cakap apa? Tak, balik. Cikgu kata begini. Cikgu kata begini. Cikgu lebih perkataan guru, perkataan cikgu lebih didengar berbanding perkataan ibu ayah. Sebab apa? Sebab daripada pukul 8 sampai pukul 1, ada yang sampai pukul 4, pukul 5, pukul 6, masa mereka penuh di sekolah. Jadi perkataan guru-guru ni lebih dipegang berbanding ibu bapa. Jadi kalau kata apa yang diperkatakan oleh guru dan apa yang diperkatakan oleh ibu bapa di rumah selari sama, berpandukan Al-Quran dan Sunnah, maka Alhamdulillah anak ni clear. Dia akan jadi jelas. Oh, apa yang cikgu aku cakap, ustazah cakap dekat sekolah, macam ni yang Umi Walid sebut dekat rumah sama. Jangan ada percanggahan. Bila ada percanggahan itu, dia akan terima perkataan guru dia berbanding ibu bapa. Sebahagiannya lah, sebahagiannya. Baik. Maka para pendidik, dia perlu menunjukkan tauladan yang baik kepada anak murid dia untuk dicontohi. Kalau kita tengok tuan-tuan, para tuan-tuan guru kita, para masyayikh kita, para habaib kita, mereka menunjukkan jalan bukan sahaja dari segi perkataan mereka, mengajar kitab, dan dalam masa mereka mengajar kitab, mereka menunjukkan akhlak yang terbaik, akhlak yang terpuji. Maka kita nak ikut perkataan tuan-tuan guru kita ni sangat mudah. Sebab apa? Kita tengok apa yang diperkatakan, itu yang dikotakan. Mereka bercakap dan mereka buat apa yang dicakap. Maka hati kita lebih tenang untuk kita menerima perkataan guru-guru kita. Begitulah seterusnya. Kemudian yang ketiga, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep pendidikan Islam ni. Yang ketiga, dia kata anak didik dalam belajar harus mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak murid, anak didik ni, dia juga perlu kita ingatkan dia bahawasanya harus mempunyai niat yang baik bila mana dia belajar, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang dia belajar, semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ilmu akademik ataupun ilmu agama, kedua-duanya perlu kepada niat yang betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Sebab apa? Dengan niat inilah menjadikan perjalanan hidup kita lebih lurus. Kemudian kata menjauhi maksiat kerana ilmu itu suci dan tidak akan diberikan kepada hal yang tidak suci. Dengan ilmu, maka dia berusaha untuk meninggalkan maksiat, berusaha untuk meninggalkan kemungkaran dan meninggalkan perkara-perkara dosa. Kerana ilmu itu adalah perkara yang suci, tidak diberikan kepada hal yang tidak suci. Sebab ilmu itu juga dinamakan sebagai cahaya. Al-ilmu nurun wa nur la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan ataupun tidak ditunjukkan kepada mereka yang melakukan maksiat. Maka untuk ilmu, untuk belajar, perlu kepada kita membersihkan diri kita
membenarkan niat kita, kemudian kita menjauhkan segala maksiat dan kemungkaran. Sama ada ilmu yang berbentuk akademik, lebih-lebih lagi ilmu yang berbentuk agama. Kan? Dan kita kena faham bahawasanya ilmu ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kena pegang sungguh-sungguh. Tidaklah hanya ilmu agama sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akademik bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak. Semua ilmu di alam dunia ni, di muka dunia ni, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ilmu matematiknya, ilmu geografinya, ilmu teknikalnya, ilmu apa lagi? Ilmu agamanya, ilmu fiziknya, segala bidang ilmu. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ilmu ini adalah ilmu yang memberi cahaya kepada hati manusia. Maka untuk menerangi hati ini dengan ilmu tersebut, maka hendaklah dijauhkan daripada perkara-perkara maksiat dan kemungkaran. Baik, kemudian yang keempat disebutkan bahawasanya kurikulum. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak didik. Syllabus ataupun kurikulum ni dia kena sesuai. Anak yang berumur 1 tahun ke bawah, ini cara dia, kaedah dia. Anak 3 tahun ke bawah, ini kaedah dia. Anak 5 tahun ke bawah, ini kaedah dia. Anak 10 tahun ke bawah, ini kaedah dia. Seterusnya. Dia ada peringkat. Jangan kita ajar anak kita yang setahun sama dengan ajar anak kita yang umur 11 tahun. Metod yang sama. Ataupun alat pendidikan yang sama. Tak jadi. Ataupun anak-anak yang berumur 11 tahun kita ajar, kemudian alat pendidikan dia ataupun metod yang kita gunakan sama dengan anak yang berumur 1 tahun. Pun tak jadi. Maka kita kena tengok umur masing-masing, tahap masing-masing. Dan kadang-kadang kita juga perlu tengok, melihat kepada pencapaian ataupun keboleh tangkapan anak ni dalam pendidikan yang kita berikan. Kadang-kadang ada anak yang dia tangkaplah laju. Ada anak-anak yang ditangkap dia agak slow sikit. Kita kena tahu cara berfikir anak-anak ni. Dan yang kelima disebutkan bahawasanya anak didik harus dijauhkan daripada pergaulan yang tidak baik, kerana lingkungan yang buruk akan mempengaruhi perkembangan anak didik tersebut, terutama di lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat. Kedua, wujud penerapan nilai-nilai pendidikan dalam perspektif Al-Ghazali, di mana sekarang ditandai dengan muncul model-model lembaga pendidikan yang mencantumkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kurikulumnya, seperti salat duha, tadarus Al-Quran dan salat berjamaah. Ini tuan-tuan, ini perkara yang sangat penting. Yang pertama disebutkan anak didik ni hendaklah dijauhkan daripada pergaulan yang tidak baik. Iaitu kita kena pastikan bahawasanya kita mewujudkan, kita membina bi'ah as-salihah, bi'atus salihah, suasana yang baik. Kalau Arab sebut bi'atus salihah, kan, suasana yang baik. Kita elakkan daripada kita meletakkan anak ni dalam al-bi'atu as-sayyi'ah, bi'ah yang tidak baik. Jauhkan. Kemudian dilihat bahawasanya dalam suasana kita nak letakkan bi'ah as-salihah ni, suasana yang baik ni,
yang pertama sekali kena dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kita meletakkan bi'ah yang salihah ni dalam keluarga terlebih dahulu. Kemudian barulah kita bergabung dengan pihak sekolah untuk meletakkan bi'ah yang salihah kepada anak-anak kita. Kemudian kita bergabung dengan masyarakat untuk meletakkan bi'ah yang salihah dalam suasana masyarakat itu. Kalaulah kata setiap keluarga mewujudkan bi'ah yang salihah dalam keluarga mereka, keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D sampai keluarga Z, meletakkan bi'ah yang salihah dalam keluarga, maka yang keluar daripada keluarga yang mempunyai bi'ah yang salihah ini akan melahirkan suasana sekolah yang baik. Dan bila mana mereka keluar dalam masyarakat, mereka akan membentuk masyarakat yang baik. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep pendidikan dalam Islam. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setakat ni saya tengok hanya orang yang menuntun saja. Saya tak nampak komen sahabat-sahabat sekalian. Saya tak pasti sama ada tak boleh komen ke ataupun komen tuan-tuan saya tak nampak. Wallahualam. Kan? Jadi saya minta maaf. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Seterusnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala boleh dicapai melalui berbagai-bagai cara. Umpamanya dengan melihat dan memikirkan kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita dan juga penghayatan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ni nak lihat bahawasanya bagaimana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian, untuk mengenal kewujudan Allah Subhanahu wa taala ini, kata ulama bahawasanya seseorang muslim itu perlu kepada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli ni apa? Dalil akli itu dalil akal. Dalil akal. Dalil nakli iaitu dalil daripada Al-Quran itu sendiri. Dia kata dalil akli adalah dalil yang bersumberkan akal. Manakala dalil nakli bersumberkan daripada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melalui kedua-dua dalil ini, seseorang itu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat antara contoh penggunaan kedua-dua dalil ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wama anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhir bainan nas musakhkhir bainas samai wal ard la ayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit. Lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang, kemudian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala
terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Ayat ini nak menerangkan kepada kita tentang bagaimana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dalil naqli. Dalil daripada Al-Quran. Allah Taala ceritakan tentang kejadian langit dan bumi. Kejadian pertukaran malam dan siang. Kejadian kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Bayangkan kalau kapal tu yang berlayar tu tak ada angin contohnya. Kan? Tak ada angin. Macam mana dia nak berlayar? Ini semua Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, nak membuktikan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala turunkan air hujan. Dengan air hujan tu Allah Taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu nak menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ada setengah ulama menyebutkan bahawasanya ada sebahagian daripada manusia yang mana mereka nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak mampu mengenalnya hanya dengan berpandukan Al-Quran sahaja. Tidak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hanya belajar Al-Quran. Mereka perlu kepada dalil akli, dalil akal. Maka kalau kita lihat ada sebahagian ulama yang menyebutkan kalau kita belajar daripada ilmu tauhid khususnya, mula sekali ilmu tauhid ini kita nak kenal disebabkan bahawasanya kita baca hukum akal dahulu. Tu mula orang mengenal ilmu tauhid, hukum akal. Kalau kita sendiri nak baca, baca Quran, satu tak faham satu, kan? Kemudian kita tak mahir pula penafsiran tentang Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Al-Quran kita tak faham. Maka sebagian ulama menyebutkan bahawasanya nak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita belajar tauhid melalui hukum akal terlebih dahulu. Kena belajar ilmu tauhid ni apa, ilmu apa yang ada dalam ilmu tauhid ni, iaitu di mana ilmu yang mana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Radin Syahrul, terima kasih bang atas respon. Sebab saya tak tunggu juga, takut tak boleh keluar dia punya komen. Bila abang bagi salam ni, alhamdulillah, maksudnya orang boleh komen lah. Kalau kita ni datang menganut agama Islam ni, kita kenal hak itulah berpandukan kepada syahadah kita. Kita kena mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibu agama kita. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang paling asas. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ni, dia ada step.
Dia ada peringkat-peringkat daripada mula. Naik atas sikit, naik atas lagi, naik atas lagi, naik atas lagi. Dia ada peringkat dia. Sebab kalau kita belajar terus naik lompat tingkat 5, dia cepat naik, cepat terjun, kan? Maknanya kita kena faham bahawasanya untuk belajar mengenai Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kena berperingkat. Mula kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan akal. Dengan akal dahulu. Di mana-mana pun orang mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal. Ini kata sebagian ulama. Sebab kita orang lain, kita ni bukan orang Arab. Kita baca Quran pun kita tak faham, kan? Betul. Baca Yasin. Cuba baca Yasin. Kita baca Yasin tiap-tiap minggu. Cuba kita minta bukan pentafsiran Yasin, bukan menafsirkan Yasin. Cukup kita minta supaya daripada ayat 1 hingga ayat 10 saja, terjemahkan apakah perkataan-perkataan makna perkataan dalam surah Yasin. Itu pun bukan tentuan. Saya sendiri pun tak mampu. Itu baru nak terjemahkan. Apatah lagi kalau kita nak menafsirkan ayat Al-Quran itu ataupun surah Yasin tersebut. Jauh lagi lah, kan? Jauh lagi. Sebab apa? Sebab nak menafsirkan ayat Quran ni, dia perlu ilmu yang lebih luas lagi. Jadi alhamdulillah, Rawdatul Jannah. Terima kasih, Kak. Jadi mula kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan akal. Di mana-mana pun orang mula-mula mengenal Allah dengan akal. Sebab kita orang Melayu, bukan orang Arab. Kita tak faham terjemahan Al-Quran ataupun penafsiran Al-Quran itu sendiri. Kita faham pun terjemahan Melayu. Itu pun banyak yang lupa, kan? Kita bukan kita faham penafsiran, faham terjemahan. Kena beza antara penafsiran Al-Quran dan terjemahan. Kalau orang Arab tu dia orang bolehlah faham bahasa Arab. Sebab apa? Dia orang Arab. Dia orang kalau tak kenal Allah dengan akal pun, dia orang boleh baca Al-Quran, boleh faham sebahagiannya. Tapi kita orang Melayu khususnya kita baca Quran, kadang-kadang Quran pun lambat, kita tak boleh baca, kan? Nak dapat khatam Quran tu jauh lah. Dapat Ramadan khatam Quran sebulan sekali khatam tu, dia punya nikmat lain macam, kan? Tapi kita ada kesungguhan, ada usaha. Jadi alhamdulillah. Tapi nak ceritakan tentang untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini melalui ilmu tauhid. Kita kata sebagai ulama, maksudnya kita memerlukan kepada dalil akal terlebih dahulu. Kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal. Yang inilah step untuk kita mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang inilah kita baca kitab tauhid. Lepas kita setelah kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui akal, barulah kita belajar ilmu tauhid melalui kitab. Ulama kita dah karang kitab-kitab ilmu tauhid. Mereka buat panduan untuk kita. Semua bab membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui akal. Lepas tu makin-makinlah kita
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita menggunakan akal, kita memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita memikirkan tentang kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Taala ciptakan kita. Kalau kita tengok, ciptakan pada mata kita, ciptakan hidung kita ni, lubang di bawah, bukan di atas. Semuanya ada manfaat. Kalau kita berfikir, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman yang lebih jitu kepada kita tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lepas tu makin-makinlah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mengenal Allah melalui akal. Dia ada terhad, sebab akal kita ni terhad. Jadi kita tak boleh semata-mata dengan akal sahaja. Perlu dibantu dengan wahyu. Perlu dibantu dengan ilmu tauhid. Akal kita bukan boleh pergi sampai jauh. Akal kita ni, sahabat-sahabat sekalian, dia agak terhad. Dia memang terhad. Dia tak boleh pergi jauh. Kadang-kadang akal ni tak boleh nak gapai apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Akal kita ni sangat terhad. Kita ni sebab tak boleh, tumpuan kita hanya pada akal sahaja untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid melalui kitab-kitab para ulama yang muktabar. Jadi kita pun mengenal Allah Taala dengan akal ini terhad, tapi untuk permulaan cukup. Kata ulama, untuk permulaan cukup. Apabila kita buat ibadat, kita rajin buat ibadat, kita wajib ibadat wajib dan ibadat sunat yang kita buat, maka Allah Taala akan buka sedikit demi sedikit kefahaman yang lebih mendalam kepada kita tentang perkara yang berkaitan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ibadah itu akan menjernihkan, akan membersihkan hati kita. Bila mana hati kita bersih dengan pelbagai ibadah yang kita buat, macam-macam ibadah yang kita buat, maka Allah Ta'ala akan campakkan nur ma'rifat, nur kefahaman, ataupun nur untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pertamanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Taala ni dengan hati. Maksudnya kita setelah kita menggunakan akal, kemudian dengan akal itu kita dah dapat ilmu, kita pelajari lebih mendalam lagi. Kemudian kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan ibadah, maka Allah Taala akan mencampakkan cahaya dalam hati kita, kejernihan dalam hati, dan kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui hati yang bersih. Itu antara perkara yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian disebutkan juga bahawasanya lepas daripada mengenal Allah dengan akal, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Nak buat macam mana mengenal Allah Taala dengan hati? Bukan boleh bayang-bayang. Macam mana orang kafir kenal Tuhan, mereka bayang macam ni depa buat, macam ni dia lukis, macam ni dia buat patung, dia bayangkan begini, itu bayangan. Itu yang kita nak kena berhati-hati. Diorang ni dia bayang-bayangkan tu Tuhan begini. Tuhan ni sebablah kalau kita tengok dalam agama lain, macam-macam bentuk tu Tuhan yang mereka bayangkan, kemudian mereka cuba bentuk.
bayangkan kemudian mereka cuba bentuk Tuhan mereka, jadilah bentuk itu ataupun apa yang dibayang itu yang dibentuk, kemudian dia sembah. Ini yang perkara yang ditegah dalam agama. Sebab apa? Tuhan ni bukan kita boleh bayang-bayangkan. Di mana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati. Hati kita ni adalah cermin. Umpama cermin muka kita. Cermin muka kotor, lepas tu kita cuci cermin tu, cuci bagi bersih. Lepas tu cerahlah ataupun teranglah, nampaklah yang itu hati kita. Umpama cermin muka. Kita cuci dia, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati. Itulah istilah orang tahu tauhid. Dia kata mengenai Allah Taala dengan hati. Sebenarnya kita merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersih hati tu, sebenarnya kita rasa akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati bersih, maka mudahlah untuk kita merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara permulaan untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga perbahasan bagaimanakah cara untuk mengetahui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita andaikan begini, kata pengarang. Sekiranya kita melihat sebuah kereta yang sedang meluncur laju, sudah tentu kita percaya dan yakin bahawa ada pemandu yang memandu kereta tersebut. Sekiranya tiada pemandu, sudah pasti kereta tersebut tidak akan meluncur dan bergerak dengan baik di atas jalan raya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang menggerakkan matahari, bulan dan bintang. Dialah yang menggantikan malam dan siang serta mencipta semua makhluk di muka bumi ini. Nak sebutkan bahawasanya apa saja yang berlaku di atas muka dunia ini membuktikan akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertukarnya daripada siang jadi malam, malam jadi siang, kemudian bertukar cuaca panas ke sejuk ke panas, kan? Bertukarnya iklim kita. Ada sebahagian negeri 3 iklim, 4 iklim, kan? Ada sebahagian negara yang ada salji, yang tak ada salji. Itu semuanya itu menunjukkan akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu melaksanakan ataupun menciptakan hal-hal yang demikian. Kita sebagai makhluk kena mengambil apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai cara bagaimana untuk kita menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita tentang inilah bukti akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila kita berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, kita dapat mengetahui bahawa hikmah yang ada pada ciptaan Allah ini berasal daripada Allah yang maha bijaksana. Kepakaran daripada Tuhan yang amat mendalam pengetahuannya, kekuatan daripada yang maha perkasa, kehidupan daripada yang maha menghidupkan, rezeki daripada yang maha memberi rezeki dan sebagainya. Kalau kita lihat daripada Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah yang baik itu macam-macam, kan? Macam-macam. Daripada nama-nama Allah itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Jadi saya rasa cukuplah untuk malam ini perkongsian kita. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk sama-sama kita kongsi apa yang kita kongsikan pada malam ini, untuk sama-sama kita muhasabah diri kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik anak-anak kita, dan kita kena senantiasa
berubah daripada yang kurang baik kepada yang baik, yang baik kepada yang lebih baik, yang lebih baik kepada yang terbaik. Dalam mendidik anak-anak ni, dan kita kena hadamkan sungguh-sungguh bahawasanya kita tahu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan Allah Taala redha dengan apa yang kita buat, dan Allah Taala menjadikan kita orang yang berjaya untuk mendidik anak-anak kita, dan dengan kejayaan itulah Allah Taala menghadiahkan kita iaitu mendapat anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kegembiraan di dunia, dan lebih-lebih lagi kegembiraan di hari akhirat. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ini. Ia adalah lagi tentang dalil-dalil berkaitan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Ikhlas. Insya-Allah kita akan bincang ataupun kongsikan pada minggu yang akan datang. Kalaulah kata tak stop ataupun kelas kita ni tidak diberhentikan disebabkan oleh macam-macam faktor, insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi saya mohon untuk sahabat-sahabat semua doakan saya, doakan kita semua untuk terus istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, walaupun kita dalam PKP ni sebenarnya banyak manfaat ataupun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukan saja kuliah maghrib, kita ada kuliah subuh, kemudian kita ada kuliah duha, kita ada kuliah lepas zuhur, kuliah selepas asar, kuliah lepas maghrib, kuliah lepas isyak 9.30 sampai 10.30, kemudian pukul 11 sampai pukul 12.30. Banyak kuliah-kuliah. Kalau kita nakkan ilmu, maka kita ambil apa peluang ini untuk sama-sama kita menambah ilmu kita. Menambah ilmu untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, supaya kita tak jadi bosan. Kita dalam keadaan PKP ni tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak ke mana. Jadi kita gunakan peluang yang ada ni, dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang yang seluas-luasnya untuk kita menimba ilmu. Inilah apa peluang kita. Besok kalau dah kerja besok, kuliah subuh kita dah susah nak masuk kan online. Kuliah zuhur pun boleh ya ke tidak tak tahu kan. Asar memang tak dapat. Kuliah maghrib tu insya-Allah. Kuliah isyak tu belum tentu. Sebab apa, masing-masing dah keletihan, besok nak kerja balik. Jadi peluang yang ada kita gunakan sebaik mungkin untuk kita ambil manfaat yang sangat banyak untuk kita perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki kekurangan yang pernah kita lakukan. Dan ketika mana berlakunya pandemik ni, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan berselawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita azam setiap hari sekurang-kurangnya 100 kali berselawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu paling koman kan. Sebab dengan memperbanyakkan berselawat ini akan mengangkat musibah, akan mengangkat balak bencana, dan dengan selawat itu jugalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan berselawat itu Allah Taala akan selamatkan kita daripada pandemik COVID-19 ni dengan sesegeranya insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekitar itu dahulu. Mudah-mudahan ada faedahnya, manfaatnya untuk sama-sama kita bersama pada malam ini. Saya mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutli untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa fikum lima tartada qawlan fi'lan karama warzuq likulli halalan daima wa akhilat ya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kull shar.
ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سوف في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أعلم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menonton. Terima kasih juga kepada Datuk Profesor Syarin, Maradin, Abang Jeff, Alif Hilmi, Radatul Jannah, Nur Fauzi, Rosida. Terima kasih semua di atas sudi untuk bersama dengan saya pada malam ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ataupun faedahnya atas perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih, insya-Allah. Terima kasih.